paling style sekali bila TMJ post hashtag selesai jumpa esok. Goyang. Assalamualaikum, selamat sejahtera, selamat datang ke channel saya Judan Sembang. Terima kasih kepada anda yang menyokong video-video saya. Teruskan like, share dan subscribe. So, untuk video kali ini kita akan sembang santai tentang satu perkara yang viral di media sosial, yang mana ada satu sekolah menengah di selatan tanah air telah pun membuat pemilihan co-curriculum untuk murid-murid sekolahnya dan mengasingkan mengikut jantina dan kaum. Dan perkara ini telah pun viral, mendapat banyak respon daripada warganet. Jadi, saya juga telah mencari beberapa perkara, tengok apa respon-respon lain sebagainya dan apa sebenarnya yang berlaku. Jadi sekolah tersebut telah pun membuat pemilihan untuk telah pun membuat open pemilihan co-curriculum, yang mana co-curriculum ada 3 permainan, unit uniform dan juga persatuan. Jadi telah disebarkan surat tersebut kepada ibu bapa dan murid-murid. Jadi ada beberapa kriteria yang ditetapkan, antaranya adalah kita pergi kepada persatuan dulu. Contoh persatuan bahasa Cina, dia menetapkan hanya untuk murid berbangsa Cina sahaja untuk masuk dalam persatuan tersebut. Mungkin ada sebabnya lah kan, sebab bahasa Cina mungkin dia akan fully menggunakan bahasa Cina untuk mengajar, buat aktiviti dan sebagainya. Tetapi dari segi sudut positifnya, bukankah kita dapat menarik minat orang bukan Cina, Melayu, India atau bumi putera lain untuk bersama-sama belajar dalam bahasa Cina? Bukankah itu lebih menarik sekiranya dibuka pembukaan pemilihan tersebut? Dan yang kedua, yang paling mendapat respon adalah pemilihan permainan. Antaranya adalah menetapkan jantina. Sebenarnya jantina ni pun tidak ada isu. Contohlah dalam bola sepak dia menetapkan lelaki sahaja. Jadi murid lelaki yang ditetapkan di sini sebab sinonimnya bola sepak di Malaysia ni dengan lelaki. Walaupun sebenarnya di peringkat dunia dan di Malaysia pun dah bermula bola sepak wanita. Tadi mungkin di sekolah-sekolah ni belum lagi familiar dengan bola sepak wanita. Jadi kurikulum tu masih ditetapkan untuk murid lelaki. Okey, itu tak ada masalah. Sama juga bola jaring. Ditetapkan untuk murid perempuan saja sebab tak ada pertandingan murid lelaki bola jaring kan. So buat apa nak open kan? So mungkin dihadkan untuk mengikut jantina tu, saya rasa tidak ada masalah sebab semua orang boleh terima benda tu. Walaupun sekarang ni pertandingan bola sepak wanita tu dah bermula di Malaysia ni, di peringkat Malaysia. Dan yang paling mendapat respon adalah pemilihan ataupun kriteria untuk permainan bola keranjang dan pimpong untuk kaum Cina sahaja dan sepak takraw untuk kaum Melayu sahaja. Jadi perkara ini yang telah mendapat respon banyak pihak. Antaranya adalah Menteri Pendidikan sendiri, Datuk Dr. Razi Jidin, yang telah memberikan respon bahawa perkara ini tak sepatutnya berlaku sebab sukan adalah merupakan satu contoh untuk membentuk perpaduan yang cukup baik di negara kita. Dan yang kedua, yang paling best adalah respon daripada Tengku Mahkota Johor. Paling best bila TMJ respon hashtag selesai jumpa esok. Goyang bahai, siapa tak goyang kan bila TMJ. Tapi saya nak bagi ucapan tahniah kepada Tengku Mahkota Johor yang dan juga KPM kerana cepat mengambil tindakan dan tegas dalam hal ni, sebab sebelum isu kaum ni lebih merebak, lebih membesar untuk kita asing-asing begini, mereka ini cepat mengambil tindakan supaya perkara ni tak lebih besar. Okay, dengan sekarang ni isu perkauman orang puasa kena pukul dengan orang agama lain sebagainya, itu berlaku di peringkat atas, tapi di peringkat bawah cepat-cepat dibendung. Dan kita jangan lupa sebenarnya sukan di negara kita ni, kita tengok balik sejarah kan, bola sepak pernahnya ada daripada semua kaum, semua bangsa di Malaysia ni. Contohnya daripada bangsa Melayu kita sendiri, kita ada arwah Moqtada Hari. Kemudian daripada skuad Olimpik kita pernah ada Hassan Sani. Masa dalam skuad tu juga kita ada orang berbahasa Sing, Datuk Santuk Sing. Kita ada Cina, Datuk Sochin Aun. Kita ada India, keeper kita Armugam aka Spiderman. Kemudian kita ada James Wong daripada Sabah. Bukankah itu satu contoh yang perpaduan yang menarik bila semua kaum ni bermain dan kita dapat tengok satu
perpaduan, penyokong, semua menyokong orang yang berbangsa lain bermain di atas nama Malaysia. Kemudian kita ada sambung seterusnya legasi Lim Tiong Kim. Kemudian sekarang ini kita ada India, berbangsa India, S. Kunalan. Kita ada berbangsa Cina, Brandon Gan, Dominic Tan. Semua ni kan menarik, nampak macam tu kan, pelbagai. Kemudian daripada Sabah, Sarawak, kita pun ada legend Matlan Marjan, Zainizam Marjan dan sebagainya. Itu semua nama-nama yang telah berjasa untuk sukan tanah air tanpa mengira kaum. Kemudian badminton, kita tak payah cakap lah badminton. Anak-anak Siddiq, Roslin Hashim, Hafiz Hashim, play Cina kita banyak, tak perlu nak disebutkan. Antaranya Bergu dulu, Cheh Sung Kit, Lee Wan Wah, Tan Boon Hyong, Koo Kin Kiat, Datuk Lee Chong Wei, sekarang ada Lee Zijia. Kemudian bangsa India kita ada Datuk Panch Gunalan. Sekarang ni regu yang menarik dekat Malaysia ni ada Perli dengan Tina Ah yang baru ni menang Belgium Open. Itu gabungan daripada berbangsa India dengan bangsa kaum India dengan Cina yang main atas nama Malaysia, menang. Kemudian ada regu Izzuddin dengan seorang Cina, siapa saya tak pasti, nanti saya akan share gambar dan juga nama. Dan inilah satu contoh perpaduan. Boleh rupanya India dan China main badminton sama-sama atas nama Malaysia. Itu yang kita nak bawa. Kan? Kemudian hoki pun kita pernah ada pemain bangsa Cina. Walaupun tak familiar lah Cina bermain hoki di Malaysia, tapi kita pernah ada. Kemudian kita ada S. Kuhen, S. Kumar, pemain-pemain Melayu kita, Datuk Mirnawan Nawawi. So, tidak perlu sebenarnya untuk kita asingkan kriteria kaum ni mengikut sukan. Walaupun familiarnya basketball dan juga pingpong ni, yang hebatnya kaum player daripada kaum Cina. Tetapi untuk sekolah, kita nak menimbulkan minat, nak mendidik perpaduan, tak perlu asingkan sebab daripada situlah bangsa lain akan berjinak-jinak. Takkan tak ada bangsa Melayu dan India yang main basketball, main pingpong? Ada. So, kalau mereka minat nak bermain ke arah tu, tapi dah ditetapkan tak boleh masuk, jadi tak logik lah di situ kan. Jadi, sebagai sekolah ni sebagai sebuah institusi pendidikan yang mana sepatutnya dia membentuk perpaduan daripada bawah. Okey, kita dah tahu, kita dah banyak sangat di atas sana banyak tentang perkauman ini. Tapi daripada bawah kita kena bersatu. Kalau daripada bawah pun dah diasingkan, bermakna susah lah kita. Kita tak cakap pasal isu lain kita cakap pasal isu yang viral ni. Saya tak cakap pasal benda-benda lain lah. So, sekolah ni kena bersatu lah. Daripada sekarang lah kita kena sama-sama main bersukan. Sebab isu ni sepatutnya sukan tak boleh dimainkan untuk jadi satu perkauman. Sebab bola sepak di peringkat dunia pun membawa tagline "Say No to Racism", katakan tidak kepada rasis, katakan tidak kepada perkauman. So, kita juga sepatutnya menerima benda ni dalam sukan di Malaysia, katakan tidak kepada perkara seperti ini. So, kesimpulannya di sini adalah sebagai rakyat Malaysia kita harus berpegang kepada 5 prinsip rukun negara. Kerana 5 itu dibentuk sebagai untuk membentuk perpaduan yang cukup baik di dalam kalangan rakyat Malaysia, dan jangan ada masalah perkauman di dalam sukan ataupun dalam kehidupan biasa. Sekiranya ada, janganlah kita ada, sebab kita semua hidup aman damai kot kan. Dan sekolah harus melahirkan atau memberikan ruang kepada murid-murid untuk membuat rasa seronok, rasa suka, lebih-lebih lagi dalam kurikulum untuk bersama-sama dengan bangsa lain, sama-sama mengenali dan melahirkan modal insan yang seimbang. Sebab dalam FPK, Falsafah Pendidikan Kebangsaan, ada tersebut bahawa untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi sosial. So, inilah masanya untuk bersosial dengan bangsa lain dan sebagainya. Kita kena ambil peluang untuk membentuk, melahirkan modal insan yang seimbang, dan generasi akan datang perlu mempunyai perpaduan yang cukup baik untuk negara kita Malaysia. Jadi itu sahaja untuk video saya pada kali ini. Teruskan like, share dan subscribe. Kita jumpa lagi untuk video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye.